السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Sadaqallahu azim. Dan demi sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia Bani Israel supaya mereka menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kami telah utuskan dari kalangan mereka 12 ketua untuk memimpin golongan masing-masing. Dan Allah berfirman kepada mereka,
bahawa aku adalah beserta kamu, demi sesungguhnya jika kamu dirikan sembahyang serta kamu tunaikan zakat dan kamu beriman dengan segala rasul utusanku serta menolong bantu mereka dalam menegakkan agama Allah, dan kamu pinjamkan Allah dengan sedekah dan berkhairat pada jalannya secara pinjaman yang baik, bukan kerana riya dan mencari keuntungan dunia. Sesudah tentu aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Oleh itu, sesiapa yang kufur, ingkar di antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya sesatlah ia dari jalan yang betul. Maka dengan sebab mereka memecahkan perjanjian setia mereka, kami laknatkan mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu, tidak mau menerima kebenaran. Mereka senantiasa mengubah kalimah-kalimah yang ada di dalam kitab Taurat dengan memutarnya dari tempatnya dan maksudnya yang sebenar, dan mereka melupakan, meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Dan engkau wahai Muhammad senantiasa dapat melihat perbuatan khianah yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka yang tidak berlaku khianah. Oleh itu maafkanlah mereka jika mereka sedia bertaubat, dan janganlah dihiraukan kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. La ilaha illallah. ได้ทรงทำสัญญาแก่วงวานของอิสราเอลและเราได้แต่งตั้งหัวหน้าจากพวกเขาขึ้น12 คน และอัลเลาะห์ได้ทรงกล่าวว่าแท้จริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วย ถ้าหากพวกเจ้าปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตและศรัทธาต่อศาสนทูตของข้าและสนับสนุนพวกเขาและให้อัลเลาะห์ยืมหนี้ที่ดี แน่นอนข้าจะลบล้างความชั่วของพวกเจ้าให้พ้นไปจากพวกเจ้า และแน่นอนข้าจะให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างแล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นแล้วแน่นอนเขาได้หลงไปจากทางอันขึ้นตรงแล้ว แต่เนื่องจากการที่พวกเขาทำลายสัญญาของพวกเขาเราจึงได้สาปแช่งพวกเขาและให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างพวกเขากระทำการบิดเบือนบรรดาถ้อยคำให้เฉออกจากตำแหน่งของมันและลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้และเจ้าก็ยังมองเห็นการคดโกงจากพวกเขาอยู่นอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นดังนั้นเจ้าจงให้อภัยแก่พวกเขาเถิดและจงยกโทษเสียแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงชอบผู้ที่กระทำดีทั้งหลาย Subhanallah, subhanallah, astaghfirullah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah bi ni'matil Quran. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والشكر لله الحمد لله dua qira'atan ayat dalam suratul Maidah ayat 12 dan juga 13. Di hadapan Allah dapat kita membaca, Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui apa bacaan kita dan gerak gigi kita.
Semoga Allah membalas ganjaran balasan yang begitu besar dan yang begitu banyak, serta angkat darajah yang begitu tinggi di dunia ini dan juga di akhirat, serta sekatan daripada penyakit, sama ada penyakit zahir dan juga batin, dengan melalui bacaan kita dan dengar kita dan juga tadabbur pada kita sekalian. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersama dengan masih lagi dalam suratul Maidah, surah hidangan daripada langit, dengan melalui doa Nabi Isa alaihi salam, doa yang barakah diterima oleh Allah, maka turunlah hidayah daripada langit, yang mana Bani Israel Al-Hawariyun mereka duk minta hidangan daripada langit. Subhanallah, subhanallah. Dan cuba kita mai dengar pula pada pagi ni, tak kala Nabi Musa alaihi salam dia dapat meretah Mesir setelah Firaun ditenggelam oleh Allah dari laut merah tu, maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Musa supaya pergi buka pula negara Palestin, Huraiha, Baitul Maqdis, sebab di sana adalah negeri Islam, akan tetapi duduk bawah jagaan orang kafir. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Musa bersama dengan tentera-tentera dia, 12 kumpulan yang dipimpin oleh kepala ketua masing-masing. Maka Tuhan berkata kepada mereka, insya-Allah aku akan bersama denganmu. Cuma tu masuk Palestin sudah, dan Allah senantiasa akan bersama dengan kamu. Kita cuba kita mai dengar kisah ni, cerita ni dalam Quran. Ya Allah Subhanahu wa taala ada sebut kisah yang lama dah mari sebagai mengambil ibrah, utahan, tauladan hidup untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni kata ulama, dia adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala ada sebut dalam kitab Taurat. Ayat 12 dalam surah Al-Maidah ni, satu ayat ni Tuhan dah pun sebut dulu dalam kitab At-Taurah. Maka mai catat pula buh dalam kitab Quran kita, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan demi sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia Bani Israel. Allah buat perjanjian, angkat perjanjian sitik sanya dengan fak Bani Israel. Buat perjanjian. Dan wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Perjanjian Tuhan di sini, dia kata supaya mereka menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya tu. Dan juga kami, iaitu Allah, telah utuskan dari kalangan mereka 12 ketua untuk memimpin golongan masing-masing. 12 kumpulan puak dia tu, puak dia 12 tu tak tua siap-siap dah untuk masuk ambil negeri Palestin atau Huraiha tu. Dan Allah berfirman, dia kata, wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman kepada mereka bahawa aku adalah berserta kamu. Musa bin masuk sudah, aku bersama dengan kamu. Dan dalam perjanjian Allah dengan Bani Israel sini, Israel di sini mana tahu Yahudi lah, belum lagi Nasara, sebab Nabi Musa belum Nabi Isa. Bani Israel di sini iaitu puak Yahudi, bukan Kristian lagi, sebab Isa selepas daripada tu. Janji lagu mana? Dengan puak dia, la in aqamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum
wa aqradtumullaha qardan hasana. Berapa janji semua? 5. Hei fa Bani Israel, mendirikanlah sembahyang dan waktu bik harta menjadi zakat kamu tu, dan juga memberimek dengan rasul-rasulku, mulai daripada Adam alaihissalam mai kepada nusuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mu kena beriman dengan rasul-rasulku. Tapi jawab dia kata, "Fak Yahudi beriman dak dengan Nabi kita?" Dak. Engkar, kufur, tak beriman. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada fak Bani Israel. Mu kena beriman dengan rasul-rasulku dan wa'azzartumuhum, dan kamu serta kamu tu menolong bantu mereka dalam menegakkan agama Allah. Itu janji Tuhan belaka tu. Semaya, zakat, beriman dengan rasul-rasulku, rasul yang diutus oleh aku tu, serta menolong bantu mereka. Kena tolong wa'azzartumuhum. Jangan duk lawan dia, yang diraka kepada dia. Pemimpin lah di sini ni, kena tolong dia. Kita orang nak kerja agama ni kena berserta dengan pemimpin. Kena tolong dia, kena bantu dia. Dan wa aqradtumullaha qardan hasana. Janji juga, iaitu kamu tu beri pinjaman kepada Allah. Allah tu yang kata pinjaman, iaitu sedekah khairat secara pinjaman yang baik, bukan kerana riak dan untuk semata-mata dunia. Allah carikan pinje atau butih. Mana kata sebab ia nak balas kan? Tuhan ia berjanji apabila mu sedekah dah hartamu, soalan kata mu pinje aku, butih aku, patut aku nak balas. Allah carikan pinje. Mana kata benda yang baik kita buat tu, sama ada harta kita, sedekah kita, khairat kita, apa semua tu, seolah kita tahu pinjam Tuhan. Dan Tuhan berjanji kata pinjaman ini aku nak balas di akhirat esok. Allahu Akbar. Kalau si sungguh Tuhan kecek tengok. Pinjam juga Tuhan daripada kita. Sebab dia nak balas ya. Sebab ya tak tahu. Tak ada dah Mekah dah habis, tak ada dah. Taurat benar masa Nabi Musa dulu. Enggak, kau diturun. Kita Taurat turun itu. Turun dah. Turun dah. Bab janji dah. Dia taruh dalam kitab Taurat dah. Dan yang ini ni. Sebab itulah orang Yahudi dia kata Tuhan pinggir harta kita. Allah sesak Tuhan kita. Subhanallah. Dak sungguh kau ni. Ada dah Yahudi ya mehar daripada ayat ni kata Tuhan pinjam harta kita. Oh Tuhan sesak kata. Subhanallah. Syaitan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang gitu kok tu perak. Tengok perangai dia. Dengan 5 perjanjian ni misaq Tuhan dengan fak Bani Israel Yahudi, maka Tuhan berjanji pula perakan kata kalau buat 5 perkara ni, musmaya, mengeluar zakat dan juga beriman kepada rasul-rasulku, serta mentolong mereka dan beri pinjaman yang pinjaman yang begitu baik, maka Allah nak balas. Dia kata bagaimana? La ukaffiranna ankum sayyiatikum, sesudah tentu aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Tuhan nak ampun dosa dia. Dan wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, apun dosa dah, maka Tuhan nak masuk mereka itu ke dalam syurga, yang mana syurga tu di bawah dia mengalir daripada sungai-sungai, berbagai sungai-sungai. Subhanallah. Itu janji Tuhan. Atau kaman sania Allah ta Bani Israel, kalaulah mutunai janji di perkara tu balas saya di akhirat esok, maka aku akan ampun dosa. Di mana tak ada dosa boleh masuk syurga. Syurga tu di bawah dia ada mengalir air sungai-sungai. Faman kafara ba'da zalika minkum,
sesiapa yang kufur selepas daripada dimekik itu daripada kamu, maka tak tunai janji, kufur, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya sesat ia dari jalan yang betul, jalan yang benar, sesat. Subhanallah. Dan cuba kita mari tengok ayat seterusnya. Sebab mereka itu tak tunai janji, mereka menyalahi janji, maka dia kata fabima naqdihim mitsaqahum, maka dengan sebab mereka memecahkan, mencabuli, tak peduli, tahu perjanjian setia mereka, jadi khianat juga. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala awak mari bala kepada dia. Allah bimenya dah kita hari-hari ni duk janji dengan Tuhan ni. Dah bukan sekadar fak Bani Israel dak. Sebab dia menyalahi janji, gapo bala Tuhan waktu gundi. Kita pun kena ingat daripada kisah ni, kita biasa duk janji dengan Tuhan, duk kata tiap-tiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu janji kita. Janji kata ya Allah, iyyaka kami sembah, iyyaka kami minta tolong. Janji dah tu. Semaya kami, puasa kami, hidup kami, mati kami kerana Allah. Janji belaka tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ingat molek jangan menyalahi janji ni. Kalau tak gitu, Pak Bani Israel Yahudi ni ya silap janji dengan Tuhan ki. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala waktu bala dia. Waktu bala lagu mana? Dengan kerana mereka fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Allah Tuhan laknat sudah. Laknat, auzubillah. La'annahum, kami laknatkan mereka. Dan waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras. Hati keras. Allah, hati keras agak habis tak ada. Celaka besar manusia hati keras. Orang panggil mayat duk berjalan, panggil. Hati keras mayat duk berjalan. Tak terima kebenaran. Royaklah tak terima dah. Nasihatlah sama mana tak dengar dah, sebab daripada pucuk hati dia tu kerah. Buat apa? Sebab menyalahi janji. Dah, sebab tu waja'alna qulubahum qasiyah. Siapa buat hati dia kerah? Allah tu sebab dia menyalahi janji. La ilaha illallah. Minta berjauh daripada hati yang kerah, hati yang tidak terima kebenaran. Seperti mana orang Yahudi, ya Allah Subhanahu Wa Taala laknat mereka dan menjadikan hati mereka tu kerah, qulubahum qasiyah. Dan fuak ni bahawa Tuhan laknat dia dah, hati pun dia dikerah, tak terima kebenaran dah, dia akan tubik halut akan dia tu. Akan di antara dia tu jadi apa? Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Allah, mereka senantiasa mengubah, tukar kalimah-kalimah dari dalam kitab Taurat dia tu. Allah, putar kau ni tok si betul dengan hak Quran. Tu akan tubik. Akannya Tuhan laknat orang tu dan serta hati dia menjadi kerah, maka ia berubah. Jadi boleh gamak buat hatta kitab Taurat dia Tuhan waktu tu ia tukar. Tu si serupa dengan Al-Quran kan. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Allahu akbar. Mengubah kalimah-kalimah yang ada di dalam kitab Taurat dengan memutarnya dari tempat-tempatnya dan maksud-maksud hendak lagu mana. Tukar daripada maksud yang sebenar tu. Dan juga akan yang kedua, wanasu hazzam mimma zukiru bih, dan mereka lupa atau tinggal sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Lupa habis. Tuhan kata kalau mutakwak akan jadi gini, mukhrawak gini, lupa habis, tak belakang habis, tak peduli dah, tak percaya dah. Subhanallah.
Kalau muat menyalahi lagu ni akan berlaku tak molek dah. Kalau tu semua hak berjanji kepada dia, semua lepas mari dah tu, mereka tak belakang habis dan terlupa habis. Mimma zukiru. Dan mu boleh tengok wahai Muhammad. Tuhai koyak para nabi pula. Mu boleh tengok wahai Muhammad fak ni, fak Yahudi ni, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Mu boleh tengok, namu boleh perhati fak dia ni senantiasa khianah, dapat melihat perbuatan khianah yang mereka lakukan. Khianah lu dah. Illa qalilan minhum, mereka kecuali sikit sahaja ya orang yang tidak khianat. Khianat kau tu, khianat kau ni, buat jahat kau tu, buat jahat kau ni, tak habis-habis. Dan kita boleh tengok sampaikan hari ni. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalil, kecuali sikit daripada mereka tak khianat, terima al-Islam, masuk Islam. Ada juga orang Yahudi tapi sikit, seperti Abdullah bin Salam, ketua kepala Yahudi tu, sikit masuk Islam. Lepas tu orang lain pakai berkhianat habis. Subhanallah. Tapi dia kata fa'fu anhum wasfah. Ni Islam. Jahat selama mana orang tu, khianatlah dia agama dia yang ada dalam kitab Taurat dia, tapi dia kata oleh itu maafkanlah mereka. Maaf dia lah. Subhanallah. Maaf dia. Saya balah Islam tengok. Lepas dia lah. Maaf dia lah. Fa'fu anhum wasfah. Wasfah tak sudut herai lah. Lepas dia lah. Tak sudut kacau lah. Ini lagu mana? Lepas dia lah. Janganlah diharaukan. Biar dia lah. Buat kena. Allahu Akbar. Ada juga ayat lain daripada ayat ni, Tuhan suruh perang dengan fak dia, ada juga sebab jahat dia, khianat dia tu. Tapi ayat ni dengan cara umumnya, apabila dia buat lagu ni dah, maaf dia lah kalau dia sanggup nak taubat. Dan juga betul sudah hari lepas dia lah. Wasfah, samih, maaf dia. Subhanallah. Sebab sifat maaf ni kita tak ambil tindak ke yang orang buat benda tak molek ni, kita termasuk dalam golongan orang yang berjuruh, orang yang baik. Allah. Perangai lagu ni bombok kata orang ni orang baik. Suka we maaf kat orang dan ambil buat tak kira kesalahan orang kepada dia. Orang ni orang baik. Sebab itulah Tuhan kata, tingkai dengan ayat ni, dia kata innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kena kepada orang yang buat baik. Muhsin ni orang yang buat baik. Mana kata muhsin ni buat baik di sini, hai apai kap kau lao tak ada ambil buat peduli yang benar tak molek orang buat ke atas dia. Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya buat amal yang baik. Itulah. Ingatlah janji kita hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali kita khianah atau khianat akan perjanjian kita dengan Allah hidup hari kita. Semoga kita tidak dilaknat seperti mana orang Yahudi, dan seperti mana Tuhan itu dah pun mengeraskan hati mereka sebab perjanjian mereka setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja pada pagi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allah Rabbi.